Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tanpa berlengah masa, kita akan belajar mengenai kemahiran geografi, iaitu jadual dan graf. Apa itu jadual? Jadual merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data atau maklumat secara lebih tersusun. Itu maksud jadual. Graf. Seperti anda nampak, graf merupakan merupakan rajah yang terdiri daripada bar garisan untuk menunjukkan pertalian antara komponen-komponen yang dikaji. Apa ya? Apa ni? Apa yang cikgu cakap? Graf merupakan rajah yang terdiri daripada bar ataupun garisan. Seperti ni. Tengok sini. Ni. Ada beberapa komponen yang awak nampak sini. Nampak tak? Tajuk, petunjuk, skala. Petunjuk ni mewakili ini ya. Okey, bilangan. Ini contoh ringkas yang perlu ada pada graf. Okey. Ada 3 graf kita akan belajar hari ini. Satu, graf bar, mudah. Kedua, graf garisan. Dan graf gabungan. Okey, seterusnya. Dan ini graf garisan. Ini ialah graf gabungan. Kita akan belajar sekejap lagi. Ciri-ciri kegunaan jadual. Ya, apa itu jadual? Jadual, apa dia? Biasanya awak pernah nampak kan? Yang bentuk macam ni. Macam ni. Contohnya, basikal. Bas. Basikal, pelajar yang naik basikal ke sekolah, mungkinan 5 orang. Yang naik bas, mungkinan 10 orang. Pernah nampak tak? Ini adalah salah satu jadual. Jadual ni tujuan dia kita nak kumpul maklumat. Ciri-ciri jadual mempunyai tajuk, data, maklumat. Kegunaan jadual. Kegunaan jadual. Data dan maklumat digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Digunakan untuk melihat perubahan pertalian antara dua set maklumat. Kemudian, pengkelasan maklumat dalam jadual lebih tersusun dan mudah menarik perhatian orang yang melihatnya. Betul. Tujuan utama, nak mempermudahkan orang melihat. Anda sendiri melihat, dan mudah, kan senang untuk fahami. Macam awak buat karangan lah. Buat karangan, nak baca sampai habis tu, makan masa kan. Nak ingat semua. Tapi awak buat rumusan. Macam ni lebih kurang kegunaan jadual. Okey. Ini contoh jadual. Contoh jadual ini. Contoh jadual. Ini contoh jadual. Tahun, bulan, jumlah. Okey. Teburan. Yang ni sukan permainan. Badminton. Berapa orang? Pingpong. Berapa orang? Okey. Ini ialah jadual. Jadual. Okey, faham? Jadual macam ni. Ini jadual. Seterusnya. Kaedah pengumpulan maklumat. Sebelum awak nak buat jadual, awak kena kumpul maklumat. Terdapat beberapa kaedah dalam mengumpul maklumat. Pemerhatian, temu bual,
panci, soal sidik, rujukan perpustakaan. Okey. Antara ini semua awak dah pernah buat sebelum ni. Pada tingkatan 1, tingkatan 2. Bila awak buat? Ingat tak masa awak buat ialah di akhir tahun. Awak buat kajian ataupun kerja khusus geografi tu. Kat situ awak buat kerja khusus geografi sama ada tajuk domestik ke, pengangkutan awan ke, masa tingkatan 1 dengan tingkatan 2 dulu. Awak dah buat sebenarnya ni. Okey. Kaedah pemerhatian. Kaedah ini mengumpul maklumat yang paling mudah dan cepat dilakukan. Maklumat dah dikumpul, diperoleh melalui pemerhatian. Kemudian awak catat perkara-perkara yang berkaitan. Temu buah. Temu buah ni ialah kaedah pengumpulan maklumat secara lisan ataupun perjumpaan. Soal jawab dengan seseorang. Macam awak pergi dekat orang tu, awak tanya dia, Encik, di mana tinggal? Encik naik kereta ke? Encik berapa banyak jumlah pendapatan? Macam-macam lah. Itu awak pergi, awak berbual, bercakap, bersoal jawab, itu ialah kaedah temu bual. Banci. Banci adalah pengumpulan data maklumat yang berkaitan sesuatu jumlah yang dihitung. Jabatan Perakaan Malaysia. Tahun ni ada banci e-census. Kalau awak buka laman web e-census tu, awak akan tahulah mengenai banci bilangan penduduk Malaysia ni. Okey. Perkara-perkara yang dibanci biasanya umur, pekerjaan, pendapatan, bangsa dan jantina. Seterusnya, soal selidik. Soal selidik ni kita buat macam awak buat dekat 1, dekat 2 dulu, kerja khusus tu. Maklumat soal sidik dilakukan dengan mengedarkan borang-borang soal sidik kepada orang ramai. Borang-borang itu diisi dan perlu dikembalikan dan untuk dikumpul. Contoh borangnya seperti ini. Ini awak dah buat ni, masa tingkatan 1, tingkatan 2 dulu ni. Ni, awak dah buat ni. Kerja khusus, ingat tak kerja khusus? Kerja khusus geografi. Awak dah buat. Okey. Seterusnya, kita tengok ciri-ciri kegunaan graf. Graf bar mudah yang macam ni. Di bawah ni. Graf bar mudah, tujuan dia kegunaan dia, ciri-ciri dia. Okey, ciri-ciri dulu. Ciri-ciri graf bar mudah terdiri daripada paksi menegak, paksi mendatar, tajuk, petunjuk. Bar-bar dilukis secara menegak dan mendatar. Ketinggian bar mewakili kuantiti sesuatu komponen. Kegunaan dia untuk mempersembahkan data yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah. Okay. Boleh dikira. Maksudnya 5 biji kereta, 10 biji kereta, 10 biji rumah. Itu boleh dikira. Graf juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Okay, apa yang ada kat graf? Ya. Graf bar ni tengok apa yang ada. Tengok sini. Okey. Okey, nampak? Tajuk. Petunjuk. Bar. Paksi mendatar. Paksi menegak. Ini adalah perkara yang perlu ataupun wajib ada dalam sesuatu graf. Skala tu. Okey. Kalau awak lihat sini, petunjuk ini warna contohnya basikal, warna biru ni. Ini mewakili basikal. 4 orang. Tengok sini 4 orang. Motosikal yang warna merah ni. Ni nampak tak? 2 orang. 2 orang. Petunjuk sini mewakili bar ni.
setiap bar ni. Senang tak nak faham dia? Okey. Mengenai apa? Apa tajuk dia? Ke atas ni. Ini tajuk dia. Cara murid tingkatan 3 mutiara datang ke sekolah. Itu tajuk dia. Ini apa ni? Ini ialah bilangan orang. Okey. Faham? Graf garisan mudah. Tadi bar. Bar tu menegak-menegak. Sekarang ni garisan ni macam ni. Okey, sekejap. Ciri-ciri graf garisan dilukis secara garisan yang panjang, garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar, manakala garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil. Jika garisan mendatar bermaknanya tiada perubahan. Okey, kegunaan dia menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami perubahan jumlah ataupun nilai berterusan. Contoh, min suhu bulanan. Min suhu bulanan ni sentiasa berubah-ubah ya. Contohnya, perubahan penduduk, jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman. Ini penting ya. Tujuan dia, graf bar tadi lain, graf garisan dia lain tujuan dia. Okey, kita tengok apa yang ada pada graf bar, pada graf garisan. Seperti biasa, tajuk mesti ada ni. Guna tenaga sektor ekonomi Malaysia. Tajuk kena ada. Paksi menegak, paksi mendatar. Ini dia garisan dia. Macam mana kita nak baca dia? Senang je. Kalau awak tengok sini, kita ambil tengah sini. 2010. Pada 2010, guna tenaga dia, nampak tak yang pakas sini? 12,000. Pada 2011, tengok straight. Guna tenaga dia di sini. Okey, nampak tak kecil tu? Okey. Ni. Yang ni, tengok sekejap saya tukar warna dia bagi cantik sikit, jelas kepada awak. Okey, yang ni nampak tak garisan ni? Ni, mewakili garisan ni. Nampak tak? Okey. Seterusnya, kita akan pergi ke ini sekejap sikit lagi, sabarlah, nak habis dah. Sekejap, sabar. Okey, ini graf gabungan. Graf gabungan. Tengok apa yang ada graf gabungan ni, graf gabungan. Tadi mula-mula kita belajar dah. Graf bar, graf garisan, ini graf gabungan. Kita gabungkan antara garisan dengan bar. Okey, ciri-ciri dia merupakan graf gabungan yang mudah dan graf garisan. Menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf. Dua maklumat berlainan. Contohnya satu boleh maklumat kenderaan, kedua mungkin boleh maklumat suhu. Itu maklumat yang berbeza dalam satu graf. Okey, kegunaan. Tujuan menunjukkan perubahan dan perbezaan antara dua perkara yang saling berkaitan. Dua perkara yang saling berkaitan. Sesuai digunakan untuk data dan maklumat seperti suhu dan hujang, harga jualan dan pengeluaran. Kita tengok tengok bawah ni. Ini semua cikgu ambil dalam buku teks online sama dengan buku teks awak dapat. Okey. Tajuk ada. Ini tajuk dia. Jumlah hujan dan min suhu bulanan. 2. Di Bandaraya Kuala Lumpur. Paksi menegak, paksi datar. Okey. Nampak? Ini graf bar. Yang kuning ni. Yang ini graf
garisan. Campurkan dua-dua ni dalam satu graf. Nampak? Sebelah sini ada data, sebelah sini pun ada data. Mewakili setiap perkara ni. Okey, seterusnya. Kita tengok, tak nampak dah hijau ni. Kita ambil warna lain lah, warna merah lah. Okey, seterusnya langkah-langkah membina graf. Ya, langkah nak bina graf. Ini kita ada jadual. Jadual. Dah 15 minit. Sekejap lagi kita habiskan. Sekejap ya. Ni cara belajar tingkatan 3 mutiara datang ke sekolah. Ini. Ini nama. Ini jenis kenderaan. Ini nama jenis kenderaan. Okey. Ini data yang dia dapat. Contohnya Aiman jalan kaki 1, jalan kaki 2, jalan kaki 3, jalan kaki 4, jalan kaki 5, jalan kaki lagi ada tak? Jalan kaki 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contohnya 12 jalan kaki ya. Data ni dia tak sorting lagi, dia tak susun lagi. Dia hanya ambil berdasarkan sama ada temu buah ataupun soal sidik mengikut nama-nama ni. Bala, Muruga, Bonserina, Tisen semua ni. Lepas dapat semua nama-nama ni, anda perlu susun data ni. Contohnya jalan kaki berapa orang contohnya. Buat graf lain. Dan ni cikgu tukar warna lain. Okey, warna apa lagi ya? Biru lah. Okey, contohnya kita buat kat sini, kat tepi sini. Okey, kita buat macam ni. Jadual jalan kaki. Apa tadi? 12. Tulis 12. Bas. Kira bas. Bas 1, 2, 3, 4. Okey. 5, 6, 7. Okey. 7 bas. Seterusnya apa? Kereta. Tulis kereta. Ini akan kita gunakan untuk buat graf. Okey. Yang ini data kita ambil pada orang yang kita temu buat ataupun kita buat pemerhatian tu. Okey. Seterusnya, ni. Dia kira, ni cara dia kira. Cikgu tak nampak tadi, sorry. Dah ada kat depan ni, cara dia kira. Bas berapa orang? 7. Basikal ada berapa orang naik? Okey. Daripada data yang tadi yang atas ni, ni buat kira ni. Berapa orang jalan kaki, berapa orang naik kereta, berapa orang naik basikal. Okey. Kereta Seterusnya. Lajunya. Okay. Graf garisan mudah dan graf gabungan. Langkah membina graf garisan mudah dengan gabungan. Ni awak dah dapat data ni. Yang tadi bas berapa orang tadi. Jalan basikal berapa orang, jalan kaki berapa orang, kereta berapa orang, motosikal berapa orang. Okey. Pastikan jumlah ni 30 orang. Kalau 30 responder, 30 orang. Tengok. Betul tak 30 orang tadi? Okey, ni 30. Tengok. Pastikan awak campur ni dapat 30. Tengok sini. Betul tak 30 orang? Kalau tak dapat betul juga ni. 30 orang. 30 orang. Kalau 30 data ni, 30 orang bawah tu. Okey. Baru tepat data awak. Okey, settle lah. Seterusnya. Minit. Okey. Langkah membina graf bar mudah. Seperti biasalah, pembaris awak kena ada. Pensel awak kena ada. Ni kita apa? Kita graf. Kertas graf. Beli satu bundle tu murah je. Okey, pembaris ni. Okey. Bermula sekali. Langkah dia lukis paksi mendatar dan paksi menegak. Paksi mendatar, paksi menegak tu apa? Ni. Yang tadi. Atas, bawah ni. Itu. Yang lebih-lebih ni tak nak. Dipastikan ngam-ngam. Macam tu. Ngam-ngam. Itu Ni.
Nampak? Menunjukkan bilangan murid. Pak Sim data menunjukkan cara murid ke sekolah. Bilangan murid yang ni, yang naik ke atas ni. Yang naik ke atas ni. Ni. Ha, ni. Ini. Ini bilangan murid. Awak kena agak-agak ni. Besarkan sikit. Okey. Kalau contohnya dapat data tadi paling tinggi 10 orang naik jalan kaki contohnya. Yang paling tinggi kat sini 12 orang jalan kaki ni. Jalan kaki 12 orang. Okey, nampak 12 orang jalan kaki? Ni, 12 orang jalan kaki ni. Okey, awak masa awak garis ni revisi dulu, kita potong dulu. Padang dulu. Okey, kita buat nampak. Okey. Masa awak garis ni, sini, pastikan awak dah kira dah. Dia ada 12 orang tadi kan, 12 orang, paling tinggi 12 orang. Pastikan sampai sini nak 12 orang. Mungkin awak boleh buat satu kotak ni, 2 atas sikit. Padang dulu satu lagi. Baiklah. Seperti yang anda maklum tadi. Pertama sekali, kita cakap tadi, sambung data dengan sambung tegak, jangan lupa lukis. Lepas tu, cari skala yang sesuai. Kemudian, tandakan blok pada bahagian kawasan yang awak nak buat. Tengok. Kita tengok.